Nama Datuk Seri Mahathir Badrul Zaman mungkin tidak asing lagi dalam radar usahawan tempatan. Kalau korang selalu scroll media sosial, pasti pernah nampak kelibat lelaki berkarisma yang sering berkongsi ilmu pasal duit dan motivasi ni. Dikenali sebagai Mahathir BZ, dia bukan sekadar influencer biasa, tapi seorang figura yang dah lama bertapak dalam dunia kewangan sejak zaman rambut belum ada uban lagi. Namun, seperti drama kehidupan yang lain, perjalanan dia penuh dengan warna-warni. Daripada kejayaan menjulang anugerah antarabangsa, kisah cinta sweet dengan selebriti pujaan ramai, sampailah ke ujian getir yang menguji reputasinya sekarang. Jom kita bedah. Siapa sebenarnya pemilik nama Mahathir BZ ni? Kalau sebut nama Datuk Seri Mahathir Badrul Zaman, atau lebih popular dengan panggilan Mahathir BZ, pasti ramai yang terbayang imej seorang usahawan muda yang berjanggut panjang ini. Dilahirkan pada 17 April 1983 di Pulau Pinang. Dia merupakan seorang figura yang sangat sinonim dengan dunia pengurusan kewangan dan motivasi di Malaysia. Perjalanan kerjaya dia sebenarnya sangat mengagumkan kerana dia sudah mula berjinak-jinak dalam bidang perundingan kewangan seawal usia 21 tahun. Latar belakang pendidikan dia juga bukan biasa-biasa. Berbekalkan diploma dalam sains aktuari dan pengajian dalam bidang kewangan, dia mempunyai kepakaran teknikal untuk mengira risiko dan merancang strategi pelaburan. Kepakaran inilah yang menjadi senjata utama dia sehingga berjaya menubuhkan AUFMBZ Consortium serta Financial Genius Group, FGG. Melalui organisasi ini, dia bukan sekadar menguruskan aset, tetapi bertindak sebagai mentor yang memberi bimbingan perancangan kewangan berlandaskan prinsip Islam, Syariah Compliant, yang mana ia merupakan satu segmen yang sangat penting bagi masyarakat Muslim di Malaysia. FGG mempunyai seramai 600 penasihat kewangan berdaftar dan aktif. Menurut Datuk Mahathir, ahli-ahli FGG datang daripada pelbagai latar belakang, termasuk golongan profesional, graduan baharu, suri rumah yang ingin menambah pendapatan keluarga, serta individu OKU yang berusaha membina kehidupan lebih baik. Di FGG, semua ahli diberikan latihan menyeluruh yang merangkumi 7 langkah kemahiran menjual, pembinaan kekuatan mental melalui modul Mental Warrior, serta sokongan berterusan melalui program motivasi, bagi memastikan mereka bersedia menghadapi pelbagai cabaran dalam dunia kewangan. Dengan pengenalan produk takaful ke dalam rangkaian FGG, mereka berjaya mencatatkan jualan sebanyak 1.65 juta ringgit hanya dalam tempoh 3 bulan. Atas kejayaan tersebut, Datuk Mahathir telah diiktiraf sebagai MDRT, Million Dollar Round Table pertama, manakala FGG Wealth Al-Khassah pula dinobatkan sebagai agensi juta dolar pertama bagi FWD Takaful Berhad pada tahun 2020. Sepanjang penglibatannya dalam industri, dia telah mengumpul pelbagai anugerah yang membuktikan kredibilitinya. Antara pencapaian yang paling membanggakan adalah gelaran Youngest Million Dollar Producer yang menunjukkan keupayaan dia menjana nilai jualan dan kepercayaan pelanggan pada tahap luar biasa dalam usia yang sangat muda. Selain itu, dia juga pernah menerima Top CEO Award. Kemuncak pengiktirafan kerjaya dia mungkin boleh dilihat apabila dia dianugerahkan The Jewels of Muslim World Award 2019, satu anugerah berprestij peringkat antarabangsa yang mengiktiraf sumbangan individu terhadap komuniti Islam dalam bidang ekonomi dan perniagaan. Kehidupan peribadi dia juga tidak terlepas daripada perhatian lensa kamera. Pada 1 Januari 2022, dia secara rasminya menjadi perhatian seluruh negara apabila mengahwini Nurhaliza Helmi. Majlis akad nikah berlangsung secara tertutup di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, Putrajaya, dengan kehadiran keluarga terdekat serta sahabat handai. Heliza, yang dikenali sebagai selebriti,
pendakwah dan aktivis kemanusiaan, memilih untuk menyembunyikan hubungan pribadinya sebelum pernikahan, menjadikan berita ini satu kejutan buat peminat. Namun, seperti kata pepatah, semakin tinggi pokok, semakin kuat angin menerjang. Sejak tahun 2024 membawa ke tahun 2025, nama dia mula terpalit dengan isu yang agak berat melibatkan skim pelaburan IRPS, Islamic Redeemable Preference Share. Isu ini menjadi tumpuan selepas Suruhanjaya Security Malaysia dan pihak berkuasa mula menyiasat aliran pelaburan tersebut yang didakwa bermasalah. Nama dia dikaitkan sebagai antara individu utama dalam mempromosikan atau menguruskan dana tersebut yang akhirnya menyebabkan ramai pelabur merasa tertipu. Walau bagaimanapun, dia tidak berdiam diri. Dalam beberapa siri penjelasan kepada media dan pihak berkuasa, dia menegaskan bahawa dia bukanlah dalang atau mastermind di sebalik kegagalan pelaburan itu. Menurutnya, dia juga merupakan salah seorang mangsa yang mengalami kerugian besar mencecah jutaan ringgit. Dia menjelaskan bahawa peranannya dalam skim tersebut bukanlah seperti yang digambarkan oleh setengah pihak dan dia sendiri sedang berusaha untuk membersihkan namanya serta mencari jalan penyelesaian bagi kemelut tersebut. Situasi ini masih menjadi topik hangat dan memberikan impak besar kepada reputasi yang telah dibina selama lebih 2 dekad. Kesimpulannya, perjalanan hidup Maha di BZ ni adalah refleksi sebenar dunia perniagaan. Ada masa kita di puncak dipuji, ada masa kita di bawah diuji. Walaupun sekarang nama dia tengah panas dengan isu pelaburan IRPS, kita tak boleh nafikan impak yang dah dia bawa dalam industri perancangan kewangan sebelum ni. Sama ada dia bakal bangkit semula membersihkan namanya, atau terus bergelut dengan kontroversi, hanya masa yang akan menentukan. Apa-apa pun, kisah dia ni jadi pengajaran besar buat kita semua. Dalam dunia pelaburan dan kerjaya, ilmu itu penting, tapi ketabahan hadapi ujian itu lagi luar biasa. Jadi, apa pendapat korang tentang Maha di BZ?